bertemu lagi kita untuk hari ini bagi subjek Geografi tingkatan 2. Okey, untuk hari ini kita akan bincangkan topik yang seterusnya dalam buku teks menunjukkan bab 6. Okey, dalam bab 6 ni kita akan bincang berkenaan dengan telekomunikasi di Malaysia. Okey, kalau dalam nota kali ini kita ada 3 objektif yang kita nak achieve untuk video ni. Yang pertama, untuk topik ni kita akan melihat berkenaan dengan mengenal pasti teknologi telekomunikasi yang digunakan pakai dekat Malaysia ni. Kemudian yang kedua, kita akan lihat alat kemajuan telekomunikasi di Malaysia. Dan yang ketiga, kita akan melihat berkenaan dengan kepentingan telekomunikasi di Malaysia. So ada 3 perkara yang kita akan bincangkan dalam topik ini. Okey, kalau kita tengok untuk permulaan alat telekomunikasi di Malaysia ni, apa yang kita boleh kenalkan terlebih dulu sebagai pengenalan, kita boleh kenalkan dulu terlebih dahulu berkenaan dengan telekomunikasi. Apakah itu telekomunikasi? Okey, kalau kita lihat telekomunikasi ni berasal daripada perkataan Greek yang mana tele bermaksud sangat jauh, manakala komunikasi bermaksud proses untuk menghantar informasi yang melibatkan masyarakat. Oleh itu, kalau kita gabungkan perkataan telekomunikasi ni bermaksud satu interaksi yang melibatkan jarak yang jauh antara penyampai dan juga penerima. Ini apa yang kita maksudkan dengan telekomunikasi, dan telekomunikasi yang digunakan pakai dekat Malaysia ni pun sama definisi dan konsepnya. Okey, yang seterusnya kita akan lihat berkenaan dengan alat-alat telekomunikasi yang digunakan pakai dekat Malaysia ni. Berdasarkan gambar rajah yang saya tunjuk dekat sini, kita ada 6 jenis alat telekomunikasi yang digunakan pakai, yang mana dia ada revolusinya dekat sini mengikut peredaran masa lah. Okey, ada setengah peralatan ni yang masih digunakan pakai dan ada setengah peralatannya yang telah tidak digunakan pakaikan lagi. Tapi kalau kita tengok melalui revolusi ataupun peredaran masa ni, alat komunikasi kita semakin berkembang lah. Tetapi alat komunikasi yang mula-mula kita guna pakai, kalau kita lihat dekat rajah ni, yang pertama kita ada gambar rajah telegram ini. Telegraf. Telegraf ni adalah alat yang diperkenalkan oleh pihak British pada tahun 1876 untuk urusan pentadbiran di Tanah Melayu. Kalau kita tengok sejarah kan, sejarah negara kita ni pernah dijajah oleh British. So waktu penjajahan British itulah yang mana British ni telah membawa masuk telegram ni ke Tanah Melayu pada ketika itu untuk kegunaan komunikasi dia. Komunikasi antara negara kita waktu tu Tanah Melayu dengan negara dia untuk sebarang urusan pentadbiran. Itu pada peringkat awal di mana telegraf ni diguna pakai untuk komunikasi. Kemudian kita ada telefon. Ini yang kedua. Telefon yang mana telefon ni adalah merupakan talian tetap, mula diperkenalkan di Tanah Melayu pada tahun 1851 dan menjadi sangat penting kerana permintaannya meningkat dengan ketara. Kalau awak tengok, telefon ni adalah telefon rumah yang diguna pakai di rumah-rumah, tetapi ada setengah rumah tak guna dah sekarang ni. Dia masih guna sehingga hari ini, dan ada setengah yang tak guna lagi dah lah. Tapi kalau kita tengok gambar telefon ini adalah telefon yang terkini lah. Kalau zaman dulu punya, dia guna ganggang yang kita boleh pusing kerak macam tu kan. Itu ada telefon lah yang diguna pakai. Tapi menyebabkan tidak ada revolusi perubahan ni, telefon kita pun semakin canggih. Tetapi kalau pada peringkat awalnya, telefon ni dia ada telefon yang pusing-pusing tu. Okey. Kemudian apa yang kita lihat lagi, dalam alat komunikasi ni juga kita ada mesin telex. Ni yang ketiga. Mesin telex ni yang mana dia merupakan jaringan teleprinter mirip dengan jaringan telefon yang berfungsi mengirim pesanan dalam bentuk teks. Kalau sekarang ni kita guna message kan, typing message tu. Kalau sebelum ni kita ada mesin telex yang mana dia akan menghantarkan mesej menggunakan teks. Dia tak ada lagi perkataan waktu ni, dia cuma menggunakan teks. Kita akan type lah. Ini adalah mesin telex. Kemudian yang keempat kita ada mesin teks. Mesin fax. Mesin fax ni masih lagi diguna pakai sehingga hari ini. Kalau kita tengok telekomunikasi, teknologi telekomunikasi yang digunakan untuk memindahkan salinan dokumen menggunakan mesin fax yang disambung dengan rangkaian telefon.
Okay, dia ada dua-dua lah. Kita sebut dia 2 in 1. Dekat sini Mason Fax ni dia ada telefon dan juga dia ada kemudahan satu lagi ni, kita boleh hantar bentuk dokumen. Maksudnya untuk Mason Fax ni biasanya dia boleh pakai dekat company-company syarikat kan, bila dia nak buat urusan berkenaan dengan dokumen-dokumen penting, dia boleh fax terus kepada pihak yang satu lagi. Ini adalah kegunaan Mason Fax lah untuk dia berhubung. Biasanya kita gunakan dia untuk urusan-urusan rasmi yang melibatkan dokumen-dokumen penting yang dia perlu pada ketika itu juga. Dia boleh fax direct kepada pihak yang lagi satu. Okey, yang kelima, kita punya alat telekomunikasi yang boleh pakai dekat Malaysia ni, kita ada telefon bimbit. Telefon bimbit ni, kalau awak tengok, dia ni berfungsi juga dikenali sebagai telefon selular ataupun telefon tanpa wayar. Mula diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1980-an. Okey, telefon bimbit ni biasanya sebelum ni dia punya fungsi adalah untuk telefon dan juga menghantar pesanan ringkas. Tapi disebabkan kita ada revolusi perubahan peredaran teknologi ni, perubahan teknologi yang sangat pantas, kita dah pakai alat telekomunikasi yang terkini lah. Sekarang ni semua student menggunakannya untuk urusan pembelajaran kan. Begitu juga dengan orang-orang yang bekerja, dia menggunakan telefon pintar ni merupakan satu keperluan. Kalau kita tengok telefon pintar ni, dia merangkumi perisian komputer, GPS, kemudian dia ada kamera digital, dia ada Bluetooth, ada internet dan juga aplikasi-aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WeChat, WhatsApp, Telegram dan permainan maya. Kalau tengok telefon pintar yang kita guna pakai ni, dia dah kompreskan apa yang ada dalam komputer kepada dalam bentuk telefon pintar ni lah. Kita boleh guna dengan pelbagai kaedah dan fungsi dia untuk kepentingan ataupun untuk aktiviti kita seharian. So ini kita dah bincangkan ada 6 alat telekomunikasi yang diguna pakai dekat Malaysia ni, dan kita lihat melalui penggunaan alat telekomunikasi ni, dia ada revolusi, dia ada perubahan dia daripada penggunaan yang sangat simple, hanya menggunakan perkataan kepada aktiviti yang lebih kompleks lah, apa yang kita guna pakai sekarang ni melalui telefon pintar kita. Okey, ini adalah apa yang kita lihat berkenaan dengan alat telekomunikasi yang diguna pakai di Malaysia. Yang seterusnya, untuk objektif kita yang seterusnya, kita ada kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia. Okay, kalau kita lihat kemajuan alat komunikasi di Malaysia kita ni, kita boleh lihatlah dia punya kemajuan melalui beberapa perkara. Yang pertama, kita lihat berkenaan dengan kemajuan telekomunikasi kita melalui satelit. Kalau kita lihat dekat Malaysia kita ni, kita dah ada satelit yang pelbagai, yang mana satelit ini pada permulaan dia kita telah melancarkan pada tahun 1970-an. 1970 pada April 1970, yang mana pada pertama kalinya Malaysia ni melancarkan satelit dia adalah di kawasan Pahang, Kuantan. Kemudian terdapat lagi beberapa pemasangan satelit di negeri-negeri lain seperti Alor Gajah, Sematan, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Cyberjaya. Di mana kalau kata satelit ni adalah untuk penerokaan dalam sistem telekomunikasi melalui satu dimensi baru dengan pembinaan stesen satelit bumi. Inilah kita katakan bahawa telekomunikasi kita ni berkembang menjadi menuju kepada arah kemajuan disebabkan ada pembinaan satelit ni lah. Kalau kita tengok juga dekat Malaysia ni, kita juga ada melancarkan satelit Asia Timur Malaysia, MISAT, yang mana MISAT ini ada beberapa MISAT yang dipasang ataupun yang dilancarkan. Kalau kita tengok MISAT pertama ni telah dilancarkan pada 13 Januari 1996, MISAT kedua pada 13 November 1996, MISAT ketiga 12 Disember 2006, MISAT 3A 22 Jun 2009, kemudian ada MISAT 3B pada 12 September 2014. Okay, semua MISAT ni ataupun kita panggil satelit ASEAN Timur Malaysia ini, dia diwujudkan mewujudkan sistem television satelit yang pertama yang kita tengok dekat sini, All ASEAN Satellite Television and Radio Operation ataupun ASTRO. ASTRO ni adalah antara yang menggunakan MISAT ini untuk dia mendapatkan maklumat di seluruh dunia lah.
Kemudian kita ada perkhidmatan televisyen bersatelit dan radio berbayar pertama dekat Malaysia. Kita ada sehingga 2016 ni Astro telah menawarkan pelbagai siaran. Melalui website ni dia dapat menawarkan 185 saluran televisyen dan 20 saluran radio. Kemudian kalau kita tengok TV1, TV2 dan TV3 disiarkan melalui teknologi digital yang berdefinisi tinggi ataupun HD. Kemudian menetapkan lagi permintaan maklumat dan informasi rakyat Malaysia melalui adanya MISAT ni. Okey, kalau kita lihat juga dekat sini pada tahun 2000, Malaysia ni telah melancarkan Tiongsat 1 di mana dia punya fungsinya untuk pencerapan bumi, untuk uji saintifik kosmik, ray, energy, deposition, eksperimen. Kemudian dia adalah sebagai aplikasi komunikasi. Ini adalah fungsi Tiongsat yang dibina untuk kemudahan ataupun kemajuan dalam kita punya telekomunikasi di Malaysia. Kemudian kita ada Tiongsat dan juga Razaksat yang mana dia adalah satelit mikro. Kalau kita tengok, kalau Razaksat ni dia dilancarkan pada tahun 2000 yang merupakan satelit mikro kedua yang berupaya membekalkan imej data yang lebih spesifik menggunakan kamera yang bersolusi tinggi. Ini adalah apa yang kita lihat, alat komunikasi yang menuju ke arah kemajuan lah dekat Malaysia ni. Kita ada satelit. Okey, yang kedua kita tengok dekat sini, Malaysia juga ada kabel fiber optik, di mana ini yang pertama tadi. So yang kedua dalam kemajuan ni kita lihat berkenaan dengan kabel fiber optik. Apa itu kabel fiber optik ni? Dia adalah merupakan rangkaian telekomunikasi Malaysia yang meningkat maju dengan penggunaan kabel fiber optik dan gelombang mikro, di mana dia merupakan kabel berkapasiti tinggi kerana diperbuat daripada serat kaca ataupun plastik yang sangat halus, digunakan untuk menyalur informasi dan memindahkan arus data dalam dunia jaringan komputer. So kabel fiber optik ni dia adalah kegunaan untuk menyalurkan maklumat kepada komputer-komputer yang kita ada ni lah. Okey, yang kedua kita ada kemajuan dalam telefon pintar. Telefon yang kita guna pakai ni dekat Malaysia juga ada mengalami kemajuan dia. Kalau kita tengok dekat sini, antara kemajuan yang kita dapat lihat yang jelas kat sini, telefon pintar kita ni, kita punya line kan dah berubah daripada sebelum ni 3G, 4G, sekarang ni ada yang latest 5G. Yang punya banyak kemudahan seperti kamera bersolusi tinggi, kita ada capaian internet, dapat menerima dan membalas email, ada perkhidmatan ringkas, perbualan video, kita ada tali sidang dan pelbagai aplikasi yang boleh dibuat naik melalui telefon pintar ni. Masa dengan ada telefon pintar ni kita dapat komunikasi dengan lebih baik, kerana kita ada kemudahan yang pelbagai lah dalam kemudahan telefon pintar ni yang semakin maju. Okey, kalau kita tengok pula yang keempat dekat sini, kita ada syarikat telekomunikasi, di mana yang keempat ni, syarikat telekomunikasi ini dia berperananlah untuk usaha menyediakan telefon talian tetap dan memajukan industri telekomunikasi negara. Antara yang memberi yang sangat berperanan dalam telekomunikasi di Malaysia ni adalah syarikat Telekom Malaysia, yang mana dia ni menyediakan talian tetap dan juga kemudahan ataupun kemajuan dalam industri telekomunikasi negara. Usaha ini dirancangkan lagi oleh syarikat telekomunikasi swasta. Tidak ada pelbagai lagi syarikat-syarikat telekomunikasi yang menyediakan pelbagai kemudahan prabayar dan sebagainya, memudahkan kita punya telekomunikasi. Okey, ini adalah syarikat komunikasi. Kemudian yang kelima dekat sini kita tengok kemajuan telekomunikasi kat Malaysia ni terhadap komputer. Seperti mana kita tahu, komputer ni alat telekomunikasi yang dilengkapi dengan perincian yang untuk kerja-kerja seperti mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu. Di komputer juga dia ada jaringan internet dan perincian komputer seperti belayar laman web Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer yang berperanan besar dalam teknologi maklumat dan telekomunikasi. Ini adalah berkenaan dengan komputer punya kemajuan dekat Malaysia ni.
Kemudian yang seterusnya, yang keenam, kita ada koridor raya multimedia. Okay, koridor raya multimedia ni, dia apa yang dia buat? Perkembangan ICT ni telah mendorong penubuhan koridor raya multimedia yang berpusat dekat Cyberjaya. Okay, kemudian tujuan dia adalah untuk menarik syarikat-syarikat berteknologi tinggi ni dengan menawarkan pengecualian cukai serta kemudahan-kemudahan lain untuk memajukan industri ICT tempatan. So melalui koridor raya multimedia ni, dia membuka peluang lah kepada syarikat-syarikat telekomunikasi ni untuk datang ke negara kita dan meluaskan lagi kemudahan-kemudahan telekomunikasi ke negara kita. Okey, yang terakhir dekat sini, yang ketujuh, dia punya kemajuan yang kita dapat lihat ni melalui rangkaian jalur lebar berkuasa tinggi. Disebabkan kita tahu sekarang ni internet ini sangat diperlukan oleh semua orang. Dia merupakan satu barang keperluan. So dekat sini kita tengok Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bertanggungjawab untuk meluaskan jalur lebar ke serata pelosok dunia negara. Okey, inisiatif kerajaan untuk terus memperkasakan capaian internet dan infrastruktur telekomunikasi di seluruh negara dan adalah seiring dengan hasrat merealisasikan sekurang-kurangnya 95% rakyat Malaysia mempunyai capaian kepada internet. So kalau kita kata sekarang ni, mungkin kawasan yang betul-betul pendalaman, mungkin dia punya capaian internet ni tak baik lah kan, tapi mostly semua kawasan mempunyai rangkaian internet yang agak okey lah, masih boleh diguna. Okey, so ini adalah apa yang kita lihat kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia ni. Kita ada 7 antara kemajuan-kemajuan yang kita boleh lihat dan kita boleh tengok sendirilah kan berkenaan dengan kemajuan ni. So yang seterusnya, apa yang kita akan lihat dalam bab ni juga adalah satu topik lagi. Yang topik ni kita tinggal, sebenarnya untuk student saya ada aktiviti kepada dia, tapi untuk ini kita melihat berkenaan dengan kepentingan telekomunikasi di Malaysia. Okay, kalau kita tengok kepentingan dia, seiring dengan perkembangan dan kemajuan dunia semasa ni, Malaysia tidak ketinggalan menerapkan aplikasi telekomunikasi dan penggunaan ICT dalam segenap aspek kehidupan. Oleh itu kita dapat lihatlah terdapatnya kepentingan dalam telekomunikasi ini. So antara kepentingan yang kita dapat lihat melalui telekomunikasi yang baik ini, antaranya dapat mengeratkan silaturahim. Macam sekarang ni kan kita mengalami keadaan pandemik COVID, kita tak dapat nak menziarahi ibu bapa, tak dapat nak menziarahi sanak saudara, tapi kita ada kemudahan teknologi di mana di sini kita boleh bertegur sapa kita punya saudara mara, keluarga kita melalui kemudahan teknologi yang ada ni. Yang seterusnya, kita dapat berhubung dengan sesiapa sahaja di seluruh dunia dengan mudah. Kalau awak ada adik-beradik kat luar negara ke, kita masih boleh menghubungi antara satu sama lain melalui kemudahan teknologi ini. Kerana kita boleh meningkatkan integrasi dan perpaduan negara. Kemudian dapat menguruskan dan mentadbir negara dengan lebih sistematik dan teratur. Peluang pendidikan yang lebih luas dan menjimatkan kos melalui pembelajaran. Macam sekarang ni kita dah implementkan 100% lah boleh dikatakan penggunaan pembelajaran melalui pembelajaran kita di rumah. Okay, data dapat disimpan dengan segera dan selamat melalui kemudahan komputer lah, handphone dan sebagainya. Kita dapat uruskan kewangan dan perkhidmatan perbankan dalam talian, membolehkan kita menggunakan wang di seluruh dunia dengan mudah dan lancar. Macam sekarang ni kita ada pembelian secara e-dagang kan, e-commerce ni kan, pembelajaran di dalam talian. So aktiviti pembelian kita tu kita hanya melalui transaksi bank secara dalam talian. Dia sangat mudah dengan ada kemajuan ni. Dapat pelbagai maklumat dari seluruh dunia dengan diperoleh dan melalui layanan internet. Awak boleh tahu apa sahaja information, maklumat, berita di seluruh dunia melalui telekomunikasi yang wujud dekat Malaysia ni. Kemudian kita juga dapat melihat siaran langsung melalui aplikasi satelit, membolehkan penonton menyaksikan siaran langsung di televisyen. Kalau ada piala FA ke piala FIFA dan sebagainya kan, ada yang suka tengok bola sepak ni, kita boleh tengok live melalui kemudahan-kemudahan yang siaran langsung dekat Astro ke dekat televisyen dan sebagainya. Kemudian melalui satelit juga, melalui komunikasi juga, melalui satelit ni kita dapat menentukan ataupun meramalkan keadaan cuaca negara kita.
Kemudian yang terakhir, kepentingan dia adalah segala urusan kerajaan dan swasta menjadi lebih efisien dan cepat ya. Sebab kita boleh, contoh kita nak hantar dokumen kan, sebelum ni kita guna fax kan. Kita kena ada orang yang ada fax dan apa sebagainya kan, mesti kena alat. Tapi sekarang ni sangat mudah, kita nak berurusan apa-apa saja yang formal ni, kita hanya menggunakan email. Dengan sekali kliknya benda tu selalu sampai dekat individu tu. Manakala email kita tu juga kita boleh set dalam telefon pintar kita. Tak perlu lagi buka komputer yang besar kan. Sentiasa berada di tangan kita sekarang ni telefon pintar. So dengan kemudahan telefon pintar ni, aktiviti yang kita lakukan seharian tu sangat mudah, sangat pantas berlaku, dan dia sangat memudahkanlah urusan-urusan kerja kita. So ini adalah antara kepentingan yang kita dapat bincangkan. So dekat dalam nota saya ni, saya dah bincangkan tadi berkenaan dengan apa itu telekomunikasi, kemudian alat-alat telekomunikasi, kemudian kita lihat berkenaan dengan kemajuan alat telekomunikasi, dan juga yang terakhir adalah kepentingan telekomunikasi di Malaysia. So saya harap nota ini memberi manfaatlah kepada pelajar-pelajar yang nak belajar berkenaan dengan telekomunikasi di Malaysia. So jumpa lagi untuk next class, insya-Allah. Bye. Assalamualaikum.